Okey Haji, saya nak pergi soalan yang terakhir Haji. Baik. Bila MKI dah ada cadangan pandangan dibawa ke parlimen, Ya. okey, dibentangkan di Dewan Rakyat Ya. untuk mendapatkan 2/3 sokongan daripada 222 ahli parlimen. Betul? Betul. Jikalau Selagi ini semua masih hidup. semua masih hidup, 222 ahli parlimen masih hidup, masih bernafas, undian tak dapat 2/3. Ya. Dia bagi saya dia mungkin berlaku. Ya. Katalah tak dapat 2/3. Majlis Raja-Raja sebagai ketua agama yang memayungi agama Islam, adakah jika gagal 2/3 itu bererti pindaan tak dapat dilakukan? Di mana peranan dan kuasa mutlak Majlis Raja-Raja tersebut? Sama ada mutlak ataupun tidak? Baik. Saya yakin sekarang ini. Tak, soalan baik tak baik? Baik. Dan saya yakin melalui soalan ini awak sebenarnya sudah membuat ijazah undang-undang. Oh ya ke? Sebab soalan awak menjurus kepada permasalahan undang-undang yang logik. Yang boleh muncul. Iaitu, okey semua dah buat, bawa pergi Dewan, Dewan tak nak bagi. Dewan tak mau bagi. Awak ada law degree Daripada mana? Boston University Amerika Syarikat. Baik. Satu soalan yang memang cukup bagus. Sebab dari segi perundangannya, setiap pindaan perlembagaan perlu melalui parlimen dulu, Saudara Fazli dan para penonton. Parlimen kena meluluskan 2/3 di dua-dua dewan. Bila parlimen dah luluskan 2/3, maka untuk pindaan-pindaan yang tidak memerlukan persetujuan atau perkenan Majlis Raja-Raja, maka Agong boleh just cop perkenan Agong cukup. Tapi perkara yang tertakluk kepada keselesaan atau perkenan Majlis Raja-Raja, iaitu Islam, dan ini melibatkan kuasa gubalan undi Islam, dia perlu pula dapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Now, saya pause kejap. Dalam kes ini, memandangkan MKI yang menubuhkan jawatan kuasa dan memberi watikah, saya percaya walaupun dikeluarkan oleh kerajaan, atas nasihat ataupun persetujuan MKI dan Majlis Raja-Raja. Maka di tahap ini kita boleh lihat bahawa Majlis Raja-Raja melalui MKI setuju perlunya penyelidikan untuk pindaan. Dan ini dibuat pada 5 Disember 2023. Sebelum pun keputusan Nick Allen. Makna kata Majlis Raja-Raja cukup peka dengan apa yang sedang berlaku. Iki Putra sudah ada, Nick Allen besar kemungkinan ke sana, jadi kita perlu selidik benda ni. Jadi walaupun persetujuan boleh dianggap hampir dipersetujui ataupun ada perkenan untuk tubuhkan jawatan kuasa, tetapi selepas digubal oleh Dewan Rakyat dan oleh Dewan Negara melalui 2/3 undi, dia masih kena pergi Majlis Raja. Soalannya, kalau Dewan Rakyat tak bagi, Dewan Negara tak bagi, maka dari segi peruntukan perlembagaan yang ada, dia tak jadi pindaan. Tak jadi. Tak jadi pindaan. Walaupun atas permintaan MKI sebelum itu. Walaupun atas dorongan Majlis Raja-Raja. Apa yang Majlis Raja-Raja boleh buat, ini bukan isu kuasa mutlak. Ini adalah isu berpandukan kepada struktur gubalan undang-undang dan pindaan perlembagaan. Itu struktur dia. Apa yang dia boleh buat? Mungkin dia boleh panggil 222 orang, yang mana yang tak undi dia boleh rotan lah kat istana. Dan mungkin wajib dirotan. Sebab majoriti 2/3 di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat adalah orang beragama Islam. Jadi kalau mereka tak undi, maka tak dapatlah 2/3. Bukan maksud dia saya mengatakan orang yang bukan Islam tidak akan undi. Saya yakin sahabat-sahabat kita, rakyat yang bukan Islam di negara kita pun akan faham peri penting untuk menegakkan hukum syarak untuk orang Islam melalui Mahkamah Syariah dan melalui kuasa gubalan undang-undang syariah. Mereka akan undi. Tapi untuk tidak mendapat 2/3 bermaksud adanya orang yang Islam yang tak undi. Mereka itu wajar dan wajib dirotan di khalayak ramai. Itu nombor satu. Yang keduanya, selain daripada itu dia tak menjadi undang-undang. Tetapi kalau rakyat menggerakkan Majlis Raja-Raja bahawa ini rakyat nak, rakyat tidak boleh tak ada. Sebab ini mengancam kedudukan Islam contohnya, mengancam kedudukan ataupun penggunaan hukum-hukum syarak. Maka Majlis Raja-Raja mungkin kena buat sesuatu pilihan.
memanggil Perdana Menteri untuk mencari jalan membentang semula Di parlimen dengan syarat persetujuan mereka akan undi. Dan kalau tidak, mungkin baginda tuanku, kalau dalam keadaan di mana Perdana Menteri berkenaan sudah dipersoal oleh rakyat dan sebagainya, mungkin adanya keperluan peletakan jawatan, tukar Perdana Menteri ataupun mengadakan maghiran dan panggil parlimen dalam keadaan darurat maghiran. Wallahu alam. Saya tidak ingin mendalam ke situ. Betul? Sebab dia dah bercabang kepada benda-benda lain kerana tidak ada undi 2/3. Jadi kita akan melangkah perkara itu jika perkara itu berlaku dan kita akan bincang kemudian. Sekarang ni kita harap dan kita percaya wakil-wakil rakyat kita yang 222 yang ada sekarang ni mempunyai fikiran yang matang, tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan yang beragama Islam, kepercayaan dan keyakinan kepada sistem syariah untuk menentukan gubalan ini dibuat. Saya nak sudahkan dengan satu cerita ringkas. Silakan Haji. Kita nak cerita ringkas. Ceritanya sudah ada pun ditular selepas saya keluar mahkamah Nick Allen selepas keputusan. Saya telah memberi sidang akhbar bersama rakan-rakan peguam lain. Dan saya telah menyatakan pada faktanya, Iki Putra diputuskan pada 25 Februari 2021. Kami, segolongan peguam, telah pun menyediakan petition dengan cadangan pindaan-pindaan yang perlu dalam tempoh 3 minggu selepas Iki Putra, yakni pada sebelum 18 Mac 2021. Dan membawa, bukan saya, kalau saya bawa, ramai daripada ahli Dewan Rakyat tak suka tengok muka saya. Tak tahulah, mungkin lebih handsome daripada mereka. Betul. Jadi peguam lain yang tolong bawa. Berjumpa dengan wakil rakyat kerajaan, berjumpa dengan wakil rakyat pembangkang pada masa itu, 18 Mac 2021. Saya tidak tahu butiran lanjut, berapa kali jumpa, secara khusus di mana dan sebagainya. Tapi di parlimen pun ada. Tapi apa yang berlaku? Tidak ada langsung pergerakan. Tidak ada langsung usaha untuk membentang RUU, pindaan perlembagaan pada masa itu. Sedangkan tanpa wujudnya jawatan kuasa yang ada sekarang, telah kita beri cadangan pun. Kalau tak yakin dengan cadangan kami, katalah tak suka muka kami, apa salahnya tubuhkan jawatan kuasa awak sendiri 3 tahun lalu. Kalau awak buat 3 tahun lalu, tak ada kes Nick Allen ni. Nick Allen tak perlu kami pergi kat mahkamah sebab Nick Allen takkan cabar. Apabila perlembagaan pindaan dibuat, pindaan itu mengatasi semua keputusan mahkamah yang wujud di atas peruntukan terdahulu. Ya. Inilah masalahnya. Keinginan, kekuatan, desakan politik setiap wakil rakyat di Malaysia dah tidak ada kematangan, tidak ada kepentingan. Sebab itu, saya tak percaya dan tak yakin dengan sistem politik kepartian negara ini pada masa sekarang. Tapi itu satu soal lain, tapi relevan dengan isu ni. Sebab perkara ini telah dibawa 3 tahun lalu. Saya tahu, walaupun bukan saya yang pergi parlimen. Kalau saya pergi parlimen, mungkin lagilah 6 tahun yang tunggu. Tapi, this is the sorry state of affairs of this country. Tak buat, bila jadi Nick Allen, macam-macam cerita keluar. Macam-macam tuhmahan dibuat. Macam-macam jadi dituding kepada semua pihak. Tapi anda sendiri di parlimen tak buat. Dan sekarang ni, bukan saya nak kata apa-apa. Buat perhimpunan di hadapan mahkamah. Mengatakan Black Friday. It's not Black Friday. It's a black day. It's a black t-shirt or black shirt saja. Kalau anda sebenarnya melakukan tanggungjawab anda untuk berani pindah masa itu, tak perlu sekarang nak mengatakan nak buat RUU, Private Members Bill. Tapi tak apa. Saya tidak ingin mendahului usaha anda dan saya sebagai peguam bela tidak akan memprejudiskan mana-mana usaha jika ia murni. Jika ia tak murni, sayalah antara yang pertama akan memaklumkan kepada rakyat. Maka usahalah apa yang perlu diusaha. Dan untuk kerajaan pula, walaupun jawatan kuasa sedang menilai, tak ada masalah jika RUU Private Members Bill dibentangkan oleh pihak pembangkang.
adaptasikan, angkatnya sebagai anak angkat anda supaya boleh naik dalam agenda mesyuarat Dewan Rakyat supaya dapat dibentang dengan segera. Dipercepatkan, dipermudahkan. Ya. Dan rang undang-undang yang dicadangkan boleh dibawa kepada jawatan kuasa di bawah MKI ini untuk melihat sama ke tak, nak tambah ke tidak. So, perkara ini boleh dibuat. Walaupun sepatutnya dibuat 3 tahun lalu, saya harap dibuat dalam tempoh 3 bulan yang akan datang. Saya faham dan saya apa nama ni, merafak sembah kepada Kebawah Duli Sultan Selangor. Memang tempoh yang diberikan kepada MKI, kepada jawatan kuasa adalah 1 tahun. 1 tahun. Tapi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan paling kuat supaya perkara ini dapat dimajukan. Banyak cadangan-cadangan telah disampaikan dulu. Kalau jawatan kuasa besar hati, pihak peguam seperti Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Persatuan Peguam Muslim Malaysia dan ICOR boleh menghantar cadangan-cadangan tersebut untuk membantu. Ya, InsyaAllah. Yang lebih atau kurang saya minta maaf. Yang tepat dan betul semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang khilaf dan bincang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan kadar segera. Seperti mana kata Tuan Haji, kalau Kebawah Duli Tuanku yang Sultan Selangor memberi tempoh setahun, kalau boleh pendekkan jadi 6 bulan, dipersila dan dialu-alukan oleh rakyat Malaysia. Kerana apa? Setiap pindaan perlembagaan itu akan mematikan keputusan yang tepat yang sudah berlaku kepada Nick Elin maupun juga Iki Putra. Tepat sekali. Dan sekiranya dalam tempoh mulai pada hari ini sampai bila undang-undang pindaan perlembagaan diluluskan, ada kes-kes lain sekalipun, enactment Pulau Pinang diserang pun, pindaan itu akan mengatasi keputusan-keputusan. Jadi kita harap semuanya dipermudahkan, dipercepatkan, dan saya pun mendapat perkabaran ahli-ahli Parlimen PAS Perikatan Nasional juga akan membawa private bill. Dan kita harap seperti mana kata Tuan Haji tadi, ahli Parlimen Kerajaan pun janganlah bermain politik. Angkatlah private bill pemimpin-pemimpin ahli-ahli Parlimen pembangkang supaya ia naik cepat dan boleh dibahas dan dibentangkan di Parlimen. Kerana apa? Ini bukannya soal siapa betul, siapa salah. Ini soal tentang syariah. Perlu dimartabatkan. Mahkamah Syariah juga perlu dimartabatkan. Begitu juga dah dengan Mahkamah Persekutuan. Perlu dihormati keputusan yang telah mereka buat. Ini bukannya masa untuk nak tuding jari Anwar salah, Anwar betul. Tidak. Saya tidak. Perkara ini bukanlah cerita politik. Semua orang tak salah. Cuma kita perlukan pindaan perlembagaan untuk memperkukuhkan lagi Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Seperti mana kata Tuan Haji, ada 2 set undang-undang, tak jadi isu pun. Jadi akhir kalam daripada saya. Dan minta maaf okay. Saya terlupa nak nyatakan begini. Terima kasih kerana memperingati saya. Walau apa sekalipun, kita mempunyai pandangan-pandangan peribadi secara profesional berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia yang patuh kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita wajib hormati keputusan Mahkamah Persekutuan. Kerana Mahkamah Persekutuan memberi takrifan setakat mana yang mereka boleh bagi berkaitan isu ini melalui penghakiman ini. Ianya menjadi tanggungjawab Parlimen sekarang untuk memperbetulkan apa-apa sekalipun. So, jangan kita nak tuhmahkan mahkamah, jangan kita nak tuding jari kepada mahkamah. Kita boleh berbincang secara ilmiah seperti yang kita lakukan, di mana mungkin mahkamah khilaf, di mana kurang tepat. Itu adalah perbincangan ilmiah. Itu bukannya menghina mahkamah. Terima kasih.